Okey. Muka surat 141. Ustaz, Ya. maaf ana toleh. Tak apa, tak apa, tak apa. Dimaafkan. Okey, buka buku ni. Buku KPM ni, Pendidikan Islam. Muka surat 141. 141. Perjanjian Aqabah kedua. Semua dapat tak? Semua dapat cari jumpa muka surat 141. Dapat. 141. Satu. Jumpa. Tajuk apa tajuk 141? Perjanjian Aqabah ke Okey, Fatih baca tu. Perjanjian Aqabah kedua. pada tahun ke-12 kenabian sebanyak 70 orang daripada Daripada Yathrib. daripada Yasrib termasuk 2 orang Wanita. telah datang bertemu Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. dalam perjanjian kelima ini. Perjanjian kali ini. Ini Nabi Muhammad SAW telah meminta mereka supaya berjanji setia kepada baginda untuk Okey, stop. Okey, terima kasih kepada Fatih, Muhammad Fatih yang membacakan pembukaan perjanjian Aqabah kedua. Perjanjian Aqabah kedua. Sebelum periksa hari tu kan, kita telah berbincang tentang tajuk daripada unit 1 sirah ni, janji setia penduduk Yathrib. Ingat lagi tak? Dah dua minggu kan? Ingat berapa hari bulan tu? 6 hari bulan. 6 hari bulan 9 itu. Uish, sebulan dah. 6 hari bulan 9. Lepas tu kita dah periksa. Kan, minggu lepas Ustaz tak dapat hadis sebab ada urusan pentadbiran. Bulan lepas dah ni kita bincang tentang perjanjian Aqabah pertama, kemudian latar belakang masyarakat Yathrib. Jadi sebelum kita meneruskan kepada tajuk yang sepatutnya kita bincang pada hari ini, kita buat sedikit ulang kaji lah, flashback sedikit. Ustaz nak terangkan balik ataupun kita ulang kaji sedikit tentang latar belakang masyarakat Yathrib. Yathrib ni adalah nama lama bagi Madinah. Sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW, nama tempat Madinah namanya Yathrib. Dan diceritakan dalam muka surat 139 tu, latar belakang penduduk Yathrib, apa kaum yang ada di Yathrib, kemudian apa kegiatan pekerjaan utama Yathrib, kemudian apakah sebab yang menyebabkan penduduk Yathrib berminat untuk memeluk agama Islam. Antaranya sebabnya kerana sering mendengar cerita daripada penduduk Yahudi di situ. Mereka dah biasa dah dengar cerita tentang Nabi Muhammad SAW ni, tentang Nabi akhir zaman yang akan muncul. Kemudian pada tahun ke-12 kenabian, dalam muka surat 140 tu, pada bulan yang lalu kita telah bincang tentang perjanjian Aqabah yang pertama. Bagaimana penduduk-penduduk Yathrib ni pada tahun ke-12 kenabian, maksudnya selepas 12 tahun Nabi SAW menjadi Nabi. Nabi SAW menjadi Nabi umur 40 tahun kan.
12 tahun kemudian berlakulah perjanjian Aqabah yang pertama ni. Okey, boleh Syafiqah. Jadi perjanjian Aqabah yang pertama ini, jadi ada 6 isi perjanjian lah. Nanti hari tu Ustaz dah terangkan semua tu. 6 isi perjanjian Aqabah yang pertama, menjurus kepada perkara-perkara asas tentang Islam. Perjanjian Aqabah yang pertama. Jadi yang hari ini kita bincang tentang perjanjian Aqabah yang kedua. Selepas 12 tahun ke-12 kenabian, tahun depannya tu, tahun ke-13 kenabian, berlakulah perjanjian Aqabah yang kedua. Cerita dia macam ni. Di Mekah ni merupakan tempat orang melakukan ibadah haji. Sebelum kehadiran Nabi Muhammad SAW pun mereka melakukan ibadah haji. Tiap-tiap tahun orang, okey, Irfan Uwais Ustaz benarkan. Okey. Tiap-tiap tahun penduduk sekitar jazirah Arab tu akan datang menunaikan haji di Mekah. Walaupun belum ada lagi syariat mengikut ajaran Nabi Muhammad SAW. Maka mereka datang tiap-tiap tahun ke Mekah. Dan tahun ke-12 kenabian, mereka datang ke Mekah, jumpa dengan Nabi SAW, buat perjanjian Aqabah yang pertama. Perjanjian Aqabah yang pertama ni berapa orang? Siapa ingat ada berapa orang yang buat perjanjian dengan Nabi Muhammad SAW? 5 daripada 6 orang Yasrib. 5 daripada 6 orang Yasrib. Betul ke? Semua sekali ada. Yang pertama, Yang bertemu Rasulullah tu. yang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya ada 12 orang. 12 orang sebenarnya. 5 campur 7. Okey. Kemudian tahun depan tu, okey, bila depa dah buat perjanjian yang pertama, depa balik ke Yathrib, depa berdakwah sampai ke Islam, ajak orang masuk Islam. Bersama-sama dengan mereka juga Nabi SAW menghantar Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair yang menjadi guru, pergi balik ke Yathrib dengan 12 orang yang membuat perjanjian Aqabah yang pertama dengan Nabi SAW tu. Mereka balik ke Yathrib bersama-sama dengan Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ni orang yang hebat, sahabat yang hebat, sahabat yang banyak ilmu, mengajar Al-Quran, mengajar hadis. Maka mereka mempelajari Al-Quran dan hadis. Mereka faham Islam dan ramai yang masuk memeluk agama Islam ini. Tahun depan tu berlakulah perjanjian Aqabah yang kedua. Tajuk yang kita nak bincangkan pada hari ini. Perjanjian Aqabah yang kedua ni ada 70 orang. Menunjukkan bagaimana mereka melakukan dakwah, dan dakwah tu berkesan dan berjaya membawa 70 orang pemimpin dari kalangan orang-orang yang penduduk-penduduk Yathrib. Yang dibacakan oleh Fatih tadi kan. Bagus Fatih baca. Lancar. 70 orang Yathrib datang untuk melakukan perjanjian. Apakah isi perjanjian tersebut? Siapa nak baca ni? Isi perjanjian tersebut. Okey, Aini Nasuha. Aini Nasuha, sila baca. Nombor 1, mendengar. Mendengar dan mentaati Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. dalam semua keadaan. Yang kedua, membelanjakan harta di jalan Allah, sama ada ketika senang atau susah. Yang ketiga, menyeru manusia kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Okey. Empat, sabar menghadapi celaan orang kafir. Bagus. Kelima, Lindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. bagaimana Melindungi diri. keluarga sendiri.
Okey, bagus. Terima kasih Awani Nasuha. Okey, alhamdulillah. Jadi ada 5 perkara. Mereka melakukan perjanjian ni, perjanjian Aqabah. So apa nama perjanjian Aqabah? Sebab dia berlaku di tempat namanya Aqabah. Dia ada 5 perjanjian. Maknanya 70 orang ni mereka berbaiat, berjanji dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 5 perkara. Berbeza dengan perjanjian Aqabah yang pertama. Perjanjian Aqabah yang pertama ni lebih kepada perkara-perkara yang asas tentang Islam. Tidak mensyirikkan Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak perempuan, tidak melakukan fitnah, setia kepada Rasulullah SAW. Dan dalam perjanjian Aqabah yang kedua ini, mereka melakukan perjanjian yang lebih advance ataupun lebih terkehadapan dari sudut perjuangan, dari sudut mempertahankan agama Allah Subhanahu Wa Taala, dari sudut tahap yang lebih tinggi lagi lah. Maknanya satu tuntutan kepada Islam secara menyeluruh. Kalau yang pertama, perjanjian Aqabah pertama tu lebih kepada diri sendiri, tapi perjanjian Aqabah yang kedua ni lebih kepada satu bentuk perjuangan. Dengar dan taat kepada Nabi dalam semua keadaan, membelanjakan harta di jalan Allah, maknanya berjihad dengan harta, sama ada senang ataupun susah, maknanya menunjukkan satu kesungguhan terhadap Islam itu sendiri. Islam ni bukannya hanya satu tuntutan individu, tapi merupakan tuntutan masyarakat. Kita kena tolong masyarakat, membelanjakan harta di jalan Allah. Maksudnya kita, orang yang susah kita tolong, orang yang memerlukan dari sudut harta dibantu, sekolah-sekolah yang nak memerlukan sumbangan kewangan kita bantu, orang yang nak pergi berperang dibantu, mempertahankan agama Allah SWT. Kemudian yang ketiga, menyeru manusia kepada kebaikan dan menolak kemungkaran. Maksudnya berdakwah. Ini kewajipan kita sebagai seorang Islam. Islam tu bukan hanya untuk diri kita saja, tapi untuk didakwahkan, menyeru kepada manusia-manusia lain supaya mereka juga mengamalkan Islam. Ni kita pelajar-pelajar 1000 kena buat macam ni lah kan, kena berdakwah kepada masyarakat, kepada kawan-kawan kita. Kalau ada kawan kita yang bukan Islam, kita berdakwah kepada mereka. Kepada kawan-kawan kita yang Islam, yang tidak melaksanakan Islam, yang tak semayang, yang tidak hormat ibu bapa, yang buat perkara-perkara negatif, kita dakwahkan, kita menyeru manusia kepada kebaikan. Kalau kita nampak ada kemungkaran, kita kena mencegah kemungkaran tersebut. Kemudian yang keempat, tabah menghadapi celaan orang kafir. Sudah tentulah apabila mereka berdakwah, mereka akan mendapat tentangan daripada orang kafir, macam mana yang dihadapi oleh Nabi SAW ketika di Mekah. Kan, ada sahabat-sahabat yang ditangkap, ada sahabat-sahabat yang dibunuh, ada sahabat-sahabat yang diseksa, yang ada juga di kalangan mereka yang dihina, dicela. Maka Nabi SAW meminta membuat perjanjian kepada sahabat-sahabat daripada Yathrib supaya tabah, sabar dengan celaan orang yang mencela mereka, orang kafir, orang munafik, orang ada juga orang Islam yang memperolok-olokkan orang Islam, mempermain-mainkan. Jadi kena sabar. Kemudian yang kelima, ni merupakan perkara yang tertinggi, melindungi Nabi Muhammad SAW sebagaimana melindungi diri sendiri. Sekarang ni kita berada dalam bulan apa? Bulan Islam. Bulan Islam bulan apa ni? Siapa tahu? Bulan Rabiul Awal. Pandai. Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal bulan apa? Apa yang istimewa berlaku pada bulan Rabiul Awal? Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka bulan kelahiran Nabi Muhammad. Bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Birthday Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lahir bulan berapa hari bulan?
12 Rabiul Awal, tahun gajah. Kan? Kalau dekat bulan sekarang ni, Bulan sekarang apa dia? bulan contoh macam Januari macam tu, Nabi lahir bulan apa? Siapa tahu Nabi lahir bulan apa? Kena tengok. Oktober betul ke? Tak ingat, kena tengok dalam kalender. Kalender Islam dengan kalender Masihi. Oktober betul? Kalender Islam dan kalender Masihi dia tak sama kan. Jadi bila 12 Rabiul Awal tahun gajah tu bersamaan dengan berapa Masihi? Tahun berapa? Oktober betul? Betul. Okey. Ustaz tak ingat. Berapa Oktober? Berapa Oktober? 19 Oktober. Oh, 19 Oktober. Masihi tahun 500? Tengok kat handphone. Masya Allah. Tahun Masihi tahun berapa? 19 Oktober tahun? Ustaz tak tahu ni, Ustaz tanya ni. Tak ingat, Ustaz tak ingat. Kalau tengok dalam Google boleh cari kot kan. Tak apa, nanti cari. 12 Rabiul Awal tahun gajah bersamaan dengan berapa? Berapa bulan? 19 Oktober tahun berapa? Okey. Ustaz. Seterusnya. Semua boleh buka live sheet tak? Biasa main live sheet. Alamak, internet banyak kali kan. Dah biasa. Alamak internet slow pula dah ni. Ustaz nak share ni. Meeting. Kalau Ustaz share dalam WhatsApp boleh? Ustaz share dalam WhatsApp Saya dekat ni lah. Share dekat chat ni sebab internet ni slow. Ustaz share dekat ni, dekat dalam grup sekejap sebelum. Okey. Boleh mula buat sekarang. Ustaz dah share. Alamak, dah hantar dah tapi dia tak keluar lagi. Sekejap, internet slow pula dah ni. Ustaz hantar dekat Aduh, aja naik bukit ni, Bukit Mertajam dulu. Join now. Dia terputus dekat laptop ni, dekat desktop dia terputus. Buka keluar lah. Okey. Share paste. Okey dah. Ada nak chat. Tu. Okey. Boleh buat sekarang. 1 2 3. Dah siap. Boleh tengok buku. Apa Ustaz tak apa? Tengok ni tutup buku dah. Alah, boleh tengok buku. Alamak, silap. Salah ni. Dah siap, tak payah hantar. Kita bincang je. Dalam buku apa Ustaz? Apa dia? Hanya letak dekat kotak tak boleh? Boleh. Tarik dekat ni. Tarik dekat bucu dia. Tarik dekat bucu dia. Alamak, yang lain pula dah. Mana ni? Janji setia. Boleh? Tarik letak dekat bucu kiri. Boleh pun. Baru boleh. Baru boleh. Boleh tengok dalam buku. Siapa dah siap? Tak
nampak sangat Ustaz. Tak nampak sangat? Apa yang tak nampak sangat? Halo? Alamak, internet slow ni. Ya. Dah. Okey. Sunyi sepi, tak bunyi apa. Tengah khusyuk tengah khusyuk. Ustaz, dah siap. Dah siap dah? 10 markah. Wah, tahniah. No'ani Nasuha dapat 10 penuh. Arya dapat apa? 10 10 10. Masya-Allah, tahniah. Terima kasih Ustaz. Okey. 10 per 10. Siapa dapat 10 tadi? Mukarrabin. Masya-Allah. Oh, bagus Irfan. Alhamdulillah. Ustaz nak Lepas 10 gak. dapat 10 juga. Alhamdulillah. Kenapa Ustaz nak share skrin tak boleh ha? Alamak. Internet ni slow ni. Tak Ustaz. Hantar. Perjanjian khabar. Okey. Yang dah siap. Ada yang kedua pula. Buat yang kedua tu. Start buat dalam ni dalam WhatsApp group. Tak keluar ni dekat apa? Dekat skrin. Yang pertama dan kedua. Dapat berapa markah? Ya Ustaz. Ha? Anak tekan sini. Ana 8 ke 10. Oh, 18 10. Alhamdulillah. Tahniah. Oh, tertukar. Kenapa aku Ustaz? Tak payah hantar. Ana dah hantar dah. Oh, dah hantar dah. Dah hantar pun tak apa. Tak payah hantar pun tak apa. Kita ulang kaji. Ya. Dah siap. Ada yang kedua pula dalam grup WhatsApp. Okey. Yang dah siap boleh buat yang kedua. Ustaz nak share skrin tak boleh. Kalau kita boleh bincang ni. Ustaz, yang kedua yang mana? Ada dua Ustaz hantar. Yang pertama tu ke atas tu, yang kedua yang nombor 2 tu. Ada 2 kan? Ustaz, mendengar dan mentaati Nabi tu, mendengar dan mentaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam semua keadaan tu yang perjanjian Aqabah yang pertama tu kan? Yang kedua kan? Yang kedua. Yang kedua tu dia nombor 2. Siap dua-dua. Dah siap dulu. Masya-Allah. Nombor 2 dapat berapa? Ni Nasa dapat nombor apa? Nombor 1 10 per 10, nombor 2 pun 10 per 10. Alhamdulillah, bagus. Ustaz, tidak syirik kepada Allah yang mana Ustaz? Tidak syirik. Tak, kepada Allah nombor yang pertama ke kedua? Tidak syirik kepada Allah nombor yang pertama. Pertama. Dah siap dapat berapa? Oh, tahniah 10 per 10. Ustaz nak buka ni apa? Mak guna phone. Tak apa. Nanti masa free nanti boleh buat. Masa mak tak guna phone nanti kan? Dapat 10. Wah, tahniah dapat 10 per 10. Kalau tak dapat 10 per 10, cuba lagi. Tengok dalam buku. Kita nak kena bezakanlah. Yang pertama ada 6. Oh, alhamdulillah, tahniah. Yang kedua dapat 10 per 10. Okey.
Banyakan harta. Banyakkan harta. 10 plus 10 kak. Pos 10. Alhamdulillah, tahniah. Senang je susun balik kan. Ustaz, yang kedua ni ada dapat 10 per 10. Wah, tahniah. Yang Alhamdulillah. pertama tadi dapat 8 per 10. 8 per 10. Cuba lagi ya. Cuma tersilap tadi kan. Tadi Ustaz. Boleh lagi buat lepas ni. Okey, yang ketiga, yang ketiga pula Ustaz bos dalam Ustaz, apa macam Ustaz nak pun? 3 cukup, 3 aja, 3 aja. Yang ketiga. Tak ada pun. Tak boleh buat lagi tak apa. Nanti free nanti buat. Okey, yang ketiga tu Ustaz buat dalam grup. Getah. Awak getah hilang. Tak boleh, Ustaz. Wah, bagus Syafiqah. Buat ni. Ustaz, kenapa tak sampai lagi pun? Mana yang nombor 3 tak sampai lagi? Dah lah. Dah sampai dah. Oh lah, lambat kot. Line lambat ni. Oh, ni Sakinah line lambat ke? Ustaz pun line slow hari ni ya. Sebab apa entah. Saya baik pakai handphone yang dekat dalam desktop ni slow pula. Kau nak boleh share screen, nak boleh bincang kan. Tak ada nak bincang agak ni. Apalah, antum dah tengok dah tu dia punya jawapan dia. Isi perjanjian Aqabah yang pertama ada 6. Isi perjanjian Aqabah yang kedua ada berapa? Ada 5. Betul. Okey, semua dah buat dah yang nombor 3 nya. Dah siap dah. Okey, pilih jawapan yang betul. Penduduk Yathrib terdiri daripada puak Aus. Lepas tu apa? Khazraj. Ustaz nombor 1, 2 dengan 3. Okey, bagus. Okey, kita bincang yang nombor 3 nya. Boleh semua dah ready nak bincang nombor 3? Dah ready. Dah ready. Siapa yang Dah ready. Okey, bagus. Ustaz tak boleh nak share screen lah. Tapi antum boleh tengok dekat handphone sendiri kan dia punya soalan dia. Penduduk Yathrib terdiri daripada puak Aus, Dan Khazraj. Khazraj dan Yahudi. Betul. Jadi ada 3 puak besar lah yang ada di Yathrib. Pertama Aus, Khazraj dan Yahudi. Yahudi pun ada beberapa puak-puak juga di Yathrib. Okey, pekerjaan utama penduduk Yathrib bertani dan berdagang. Betul. Jadi pekerjaan utama penduduk Yathrib bertani dan berdagang. Ada dalam muka surat 139 tu dia punya jawapannya. Okey, isi perjanjian Aqabah pertama adalah yang mana satu? Tidak mencuri ke tidak merompak? Tidak mencuri. Tidak mencuri. Jadi ada 6 isi perjanjian Aqabah tu. Yang pertama. Jadi yang dipilih dalam kuis ni tidak mencuri. Okey. Kemudian soalan yang seterusnya. Dia kata perjanjian Aqabah kedua seramai berapa orang? 70 orang yang 70 orang. Sallallahu alaihi wasallam. Apa tu Syazwan tanya apa? Nombor 1 apa? Yang nombor 1. Oh, Syazwan dapat 10 per 10 nombor 1. Okey.
Kemudian yang seterusnya, perjanjian Aqabah merupakan salah satu sebab kepada berlakunya hijrah Nabi Muhammad SAW kepada umat Islam. Betul? Ke? Ke bumi Madinah. Ke Madinah. Senang aja soalan dia. Jadi kalau tak dapat 10 per 10. Kalau tak dapat 10 per 10, cuba lagi sampai dapat 10 per 10. Wah, tahniah semua. Okey, semua tepukan untuk diri sendiri. Alhamdulillah. Okey. Jadi kita apa dia? Pos 10. Okey, tahniah semua. Ustaz, Ya. apa beza mencuri dan merompak? Apa beza mencuri dan merompak? Siapa tahu? Apa beza mencuri dan merompak? Curi dia curi je, kalau rompak dia betul-betul. Rompak dia rompak, curi dia curi. Bawa orang. Mencuri ni dia ambil je barang. Dia tak buat apa-apa. Kalau merompak ni dia bawa senjata, dia mengugut, dia tangkap kan. Dia buat secara besar-besaran lah, lagi besar lah hukuman dia. Lagi berat dia punya hukuman dia daripada mencuri. Tak boleh buat juga, haram juga merompak. Mencuri pun haram juga. Sebab kita mengambil barang yang bukan hak kita. Bukan barang kita tak boleh ambil. Mencuri ini dosa satu dosa lah dalam Islam. Kita tak boleh ambil. Ini bukan barang yang bukan hak kita, duit yang bukan hak kita. Kalau kita nak, kita minta. Pencuri 2 kali, Masya Allah, berdosa tu. Kalau dia masuk, dia curi, tu mencuri. Kalau dia masuk, dia ikat orang, dia apa-apakan orang dalam tu, tu dia merompak lah kan? Ataupun buat secara terang-terangan dan besar-besaran, tu maknanya merompak. Jadi semua tu adalah perkara yang diharamkan dalam Islam. Okey, sebelum kita tutup kelas kita, Ustaz nak cek kehadiran ni. Ada yang Ustaz tidak catat kehadiran. Afif Farhan ada? Afif Farhan? Hazim ada kan Hazim? Tak nampak macam Hazim ada ni. Hazim. Aulia Nur Aima. Ada Aulia? Tak ada. Khairul Abdullah Fahim bin Khairul Syazwan ada? Ada, Khairul Abdullah Fahim ada. Okey. Luqman Hakim ada. Muhammad Mujahid bin Muhammad Sofi ada? Tak ada. Nur Ain Damia ada? Ada tak bunyi suara pun. Nur Ain Damia. Nur Jasmina ada? Nur Jasmina. Tak ada. Nur Mariah Lai tak ada. Siti Khadijah ada? Siti Khadijah. Syifa Khairat ada. Wan Isa ada? Wan Isa tak ada. Okey. Baik, insya-Allah. Apa dia? Tanda dah. Yang mana Ustaz tak sebut tadi tu, Ustaz dah tanda dah. Yang Ustaz tak sebut tadi tu, Ustaz tak tanda lagi. Okey, insya-Allah. Sekolah buka bila ni? Tak tahu. Aduh. Kita sekolah online je lah. Esok. Apalah, insya-Allah. Ni pun dah boleh merentas negeri ni kan. Dah boleh balik kampung. Alhamdulillah. Tak apalah. Anda dah balik 2 kali ya. Balik 2 kali dah. Masya Allah. Apalah kalau diizinkan Allah Ta'ala, tahun depan lah kita jumpa. Tapi sementara tu kita jumpa dalam online sajalah. Kan, insya-Allah. Jadi Ustaz rasa cukuplah setakat tu kelas kita pada hari ini. InsyaAllah nanti kita jumpa minggu depan. Semoga Allah Ta'ala memberikan keberkatan kepada dalam kehidupan kita lah, insya-Allah. Okey. Baik, kita tutup kelas kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallah bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bis sabr. Okey, bye. Sama-sama. Bye semua. Assalamualaikum. Bye kawan-kawanku semua. Assalamualaikum. Bye. Bye-bye. Assalamualaikum.
Lokman dah makan, Lokman? Dah. Okey, bye-bye. Assalamualaikum. Alamak.